Nervous? Kalau Nana nervous, saya lagi nervous. Aduh. Takutlah. Sekejap Kita tak masuk Bluetooth dia. Nak masuk pula. Tapi Okey tak apa. tu. Tapi Tak payahlah suara ngaji saya dulu. clear kan? Suara saya Clear, clear clear. kan? Clear? Apa ni? Lagi satu dia tak jadi double kan? Tak. Semua. Okay Nana, say hi kepada semua kawan-kawan kita. Assalamualaikum. Hai semua. Oh, hi semuanya. Hai. Hai Fakrul. Hi semua lah bukan? Cakaplah sikit apa. Oh. Okay, hai semua. Nana sebenarnya Nana nervous sebab Nana segan sebenarnya nak ngaji depan semua orang. Memang serius Nana memang malu. Takut macam tersalah ke apa ke. Tapi sebaik Fakrul dia hari ni. Betul kan Nana? Mana yang tersalah? Okay. Dah tukar rasa satu? Tiba. Tak boleh, pasangan tak ada. Kan Kai? Kai, tak tahulah pergi mana. Itu jumpa dia dekat ada satu kan dia nak buat konsert kan. Oh. Kan ada tengah apa ni? Kena rehat untuk COVID. Okey, ala kulli hal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih kepada Siti Nordiana sudi bersama-sama kita pada malam ni. Okey. So borak-borak dulu lah. Nana apa projek? Borak dulu lah. Bagi sabar lalu Nana tengah nervous ni. Relax. Tak ada apa Relax. pun. Aduh. Semalam thank you pada Fat, Boce, Alif Sata. Aceh pun kata nak join. Aceh, mana Aceh? Amboi. Tapi dia kata dia tak nak ambil Abang Samson dia yang high pitch punya Aceh. Jadi kalau surah-surah biasa dia tak. InsyaAllah kalau ada rezeki kita bawa dah hari lain. Ladi Ladi ada yang komen suruh bawa Fikri tak? Fikri bawa Fikri dia. Okey, tapi tak apa. Kita back tu. Yang penting Nana sudi sama-sama. Thank you very much Nana Okey, terima kasih. Terima kasih jemput Nana. Sama-sama. Terahan. Nana ada soalan lah nak tanya. Okey, saja lambat-lambat kan. Lambat-lambat dan saja je lambat-lambat kan. Borak-borak dulu. Tak ada, Nana ada soalan. Kalau macam kita nak mengaji kan dekat rumah, boleh ke macam sambil mengaji tu dengar YouTube ke orang mengaji? Boleh? Kita ikut? Boleh? Tak ada masalah kan? Yang penting apa ni? Nak mengaji lah. Kan? Yang penting nak mengaji. Sebab Quran ni kita dengar pun dapat pahala. Apatah lagi kalau kita baca, betul tak? Betul. Apa siapa jadi utara juga? Tak tahulah, Nabi cakap ikut je lah. La ilaha illallah je. Kan, jangkit. Aduh. Fakrul orang utara ke? Saya? Nampak macam tak kenal yang utara. Orang mana? Tapi tu takkan letak padi atas kepala baru jadi utara. Saya tapi orang dengan patutlah. Patut kawan baik dengan Fikri. Dia orang Jitera. Saya Alustad. Sebab tu masa kita maknanya dia kampung sikit ke apa? Dia lagi orang kampung lah. Walaupun muka dia macam bandak kan. Tapi dia tak lawak kan. Jitera pun dah bandak kan ni. Village people sekarang kan ni trending. Village people. Fikri, rupa-rupanya Fikri tu dia macam mana? Jumpa dengan anak bekas Mufti Kedah, Datuk Badaruddin kan. Punya Fikri tu ada saudara dengan Datuk Badaruddin. Ada saudara dengan anak-anak dia lah. Jadi bukan biasa-biasa lah. Fikri bukan biasa-biasa lah dia. Bukan biasa-biasa. Buat Fikri. Okay, tak apa. Next time kita cerita pasal Fikri. Sekarang kita cerita pasal kita dulu. So macam mana? Apa perkembangan Nana, share sikit. Nana sebenarnya patutnya Nana buat video klip 1 hari bulan ni. Kan? 1 hari bulan ni. Nana, kalau Nana ke kiri sikit boleh tak? Kiri sini ke kanan? Sini ni? Betul. Okey. Sini Jangan sangat. Sini. Sebab Cun. Sebab komen tu tutup muka. Kan saya nak tutup komen. Tapi tak tahu pula apa dia cerita. Yalah, betul lah. Okey. Duduk situ je. Okey, macam mana shooting apa?
Patutnya Nana ada syuting muzik video Nana 1 bulan ni. Tapi sebabkan tak pasti lagi adakah kita masih lagi dalam tempoh kawalan pergerakan. Jadi kalau diteruskan stop dululah. Kan? Postpone lah. Lepas tu insyaAllah nak akan syuting drama kalau tak ada apa-apa bulan 4 kalau jadilah. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa masalah. Asyuk. Alhamdulillah, lagu baru dah, lagu baru. Lagu baru nak syuting music video lagu baru Nana lah. Oh ni lagu baru ni. Lagu baru. Tak ada bagi tahu kan? Tak ada bagi tahu dia. Tajuk tak boleh beritahu lah. Tapi lagu dia lagu ni. Kena layan yang sebelum ni dululah. Layan dulu sebelum ni. Yang lagu 2 lagu tu sampai lebam lah. Dengan lagu Satukan Rasa. Hatiku Milikmu, Terus Mencintai, Satukan Rasa. Saya minat semua lagu Nana. Iyalah tu. Padahal baru Google tak ni, saya tengok lagu terbaru buat tu. Wajak lah. Dah tahu. Kita perempuan support. Support lah sangat. InsyaAllah. Okay Nana, so malam ni sekali lagi saya ucap thank you pada Nana. Saya tanyalah Nana nak tak baca. So Nana kata okay, Nana boleh nak join live malam ni. So saya boleh. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan kepada Nana. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah. Okey, malam ni kita pun tak tahu nak baca surah apa lagi. Just malam kami baca ayat kursi. Oh, okey. Ayat kursi. Okey, jadi apa ni Alif Sata, Fak Bocik, kawan-kawan yang lain lah. Semua ni baca ayat kursi bersama-sama. So tak apa, saya tak nak ambil masa Nana yang lama. Kalau Nana nak tak report apa, sampai ambil pun tak apa. Okey. Sampai pukul apa? Sampai pukul 11? Besok pukul 1. Ya Allah, aku tak sampai subuh besok kita ni. Lama sangat menipu. Biasa dalam pukul 11 macam tu lah lebih kurang. Tapi kalau Nana ada hal nak stop tak apa, tak masalah. Saya boleh video dengan kawan-kawan yang lain. Okay, boleh. So sebagai penghormatan kepada tetamu kita ni, tapi tak payah baca sekarang lagi. Tidak lagi lah. Okay. So kita nak cerita surah apa? Nana nak cerita surah apa? Nana nak baca surah apa? Nana pilih ya? Okay, kalau Nana... Kami ikut Nana. Kalau Nana suka surah yang paling selalu Nana baca dalam solat. Okay. Apa? Al-Fatihah? Surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas? Okay. Al-Ikhlas boleh. Qul huwallahu ahad Okay, boleh. Tak ada masalah. So, kalau kita nak baca Al-Ikhlas pun boleh, tak masalah. Tapi saya tambah lagi 2 surah. Surah Al-Falaq dengan surah An-Nas. Okay. Betul. Surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas. So dia jadi 3 kul. Boleh Tapi boleh. Tapi Nana nak baca 3 lagi. Bagus kalau nak baca 1 pun tak apa. Okay. Hadiah. InsyaAllah. Tengoklah kemampuan Nana macam mana, tengok. Okay. Nana memang jadi amalan surah Al-Ikhlas ni? Nana memang jadikan amalan. Kalau dalam solat tu memang Nana baca lah. 3 kul tu. Di luar solat? Tukar-tukar. Di luar solat, Nana selalu baca Al-Maksurat tu. So dia dah memang ada kat dalam tu kan. So Nana amalkanlah pagi dengan maghrib kan. Okay. Nana tahu apa kelebihan surah apa ni? Al-Ikhlas ni? Kalau tahulah yang ada dalam idea kepala Nana, ada tak? Yang Nana tahu Ikhlas ni kalau kita baca banyak-banyak kali, Allah akan hadirkan perasaan ikhlas kita. Betul? Mantap. Alhamdulillah. Sebab tu nama dia, sebab kita cerita sikit sebelum Nana baca. Sebab itulah nama surah Al-Ikhlas ni, kalau perasan kan, nama surah Al-Ikhlas ni kawan-kawan dan juga Nana, dia nama surah Al-Ikhlas tu tidak disebut, nama tu tak ada dalam ayat tu pun. Kita ada qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Satu Al-Ikhlas pun tak ada. Kalau macam Al-Baqarah ada juga sebut lembu. Kalau surah Ali Imran memang sebut nama Ali Imran. Kalau surah apa ni, surah apa lagi, An-Nisa ada sebut An-Nisa, Al-Kahfi ada sebut Kahfi. Lebih kurang macam tu lah kan. Tapi surah Al-Ikhlas tak pun disebut nama Al-Ikhlas tu. Tapi kenapa nama dia surah Al-Ikhlas? So jawapan dia yang Nana beritahu tadi. Betul ya. Betul. Sangat betul. Sebab para ulama kata
kenapa begitu? Sebab salah satunya kisah-kisah dalam ataupun makna dalam surah Al-Ikhlas itu dia menceritakan ketauhidan, tauhid kita, ikhlas kita kepada Allah SWT. Jadi bila kita ikhlas, tauhid kepada Allah, barulah ikhlas, Allah bagi keikhlasan dan baru betul-betul kita beriman. So sebab tu nama dia Al-Ikhlas. Okey. Okey. Saya nak cerita sikit apakah kelebihan, dan Nana nak cerita surah Ikhlas kan. Saya cerita sikit apakah kelebihan surah Al-Ikhlas ni. Yang pertama, hadis Ustaz, suara Ustaz tak jelas katanya, kata tu Tak dengar suara Ustaz tak jelas. Dia macam, entah? Tak, cek dulu. Cek dulu. Saya tak pakai mic ni. Oh. Tak pakai mic? Saya pakai yang mic handphone je lah. Tak pakai mic earphone macam Nana tu, tak ada bajet nak beli. Ni sekali lah. Kalau beli phone sekali dapat lah. Weh, Fikri. Fikri. Tak boleh lah 3 orang pula. Tu WhatsApp boleh lah 3, 4, 5 orang. Tak boleh call. Tak apa, betul. Lagi kita call Fikri. Tak ada masalah. Slow sikit berbanding semalam dia cakap. Macam mana? Apa dia? Dia orang kata slow sikit berbanding semalam. Okey, Sat. Okey. Sekejap saya nak sambung Bluetooth guna benda ni. Sekejap ya. Okey. Alright. Tengah betulkan dia punya sound tu. Kak Aiza! Sekejap lah Kak, tengah Korang dengar tak? Dengar tak Nana punya suara? Dengar? Hello, Hello? okey tak? Jauh sikit. Jauh sikit. Dia macam lay back. Suara siapa lay back? Suara testing 1 2. Okey kot. Suara Nana dengar lay back Ustaz. Ya ke? Kau okey? Saya okey. Okey lah kalau gitu. Okey. Okey, jelas tu, insya-Allah. InsyaAllah. Sebab apa ni, semalam pun pakai benda ni juga. Saya tak ada tak ada kabel mic tu. Buat lari mak. Belilah dekat ni online. Kedai semua tutup boleh online Okey, sambung cerita tadi. Cerita tadi. Satu hadis Nabi SAW. Kita nak tahu kelebihan dia kan. Satu hadis Nabi SAW dia cerita pasal Nabi bagi tahu satu hari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lil ashabi. Nabi bagi tahu kepada sahabat-sahabat dia, aya'jizu ahadukum an yaqra bi thuluthil Quran. Nabi tanya, siapa kat sini yang boleh baca sepertiga Quran? Nabi bagi tahu kat sahabat-sahabat kan. Dalam satu malam fi lailatin. Semua sahabat jadi terkejut. Macam siapa yang boleh baca kan? Biar betul satu malam tu nak baca satu pertiga Quran, maksudnya beberapa juzuk banyak lah kan. Iyalah. Dia panggil suku Quran. Okey. Jadi sahabat tanya Rasulullah, waqalu ayyuna yutiqu dzalika ya Rasulullah? Siapa di kalangan kita yang mampu? Maksudnya tak mampu. Sahabat mencakap macam tu, maksudnya benda tu kita kata berat. Kalau sahabat macam tu, kita lagi lah kan. Betul. Okey, faqala Rasulullah SAW, Nabi pun bersabda, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Sulusul Quran. Nabi kata, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Surah ni sepertiga Al-Quran. Sebab tu Nabi bagi macam teka-teki. Nabi kalau dia bercakap macam tu, cakap sikit-sikit je. Tapi dia bagi, dia cara cakap Nabi tu dia macam nak tarikan untuk orang dengar. Kan? Okey, tu hadis yang pertama, riwayat Bukhari tentang surah Al-Ikhlas. Yang kedua. Okey. Nanti Nana nak tambah apa-apa komen bagi tahu Okey, boleh? Okey. Yang kedua, wa anhu anna rajulan sami'a rajulan yaqra. Ada seorang lelaki, sahabat Nabi, dia dengar seorang sahabat lain baca. Dia asyik baca, qul huwallahu ahad. Kan? Yuraddiduha. Dia ulang-ulang, dia selalu baca surah Al-Ikhlas ni. Jadi, falamma asbaha jaa ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat yang mendengar ni, iaitu sahabat yang mendengar ni ialah Abi Sa'id Al-Khudri. Dia pun pergi jumpa Nabi esok pagi tu selepas subuh. Dia kata Rasulullah dia bagi tahu benda yang sama. Seorang sahabat ni
saya dengar dia baca surah Al-Ikhlas ni ulang-ulang. Dia asyik ulang Fadzakara dzalika lahu. Wa kana ar-rajul yataqalluha. Dia selalu ulang surah ni. Jadi Nabi bagi tahu apa? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bagi tahu, "Wallazi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu sulusal Quran." Demi diriku yang berada di bawah kekuasaan Allah, sesungguhnya surah yang kawan tu ulang tu seumpama pahala dia seumpama sepertiga Al-Quran. Wow, masya-Allah. Nampak ya pendek kan? Tapi rupanya dia power. Okey, nak dengar lagi? Okey, nak. Okey, satu lagi Satu lagi. Daripada Anas radhiyallahu anhu hadis ni, anna rajulan qal, ada seorang lelaki datang mengadu kat Nabi SAW. Dia datang kat Nabi, dia kata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni uhibbu hadhihi surah." Aku ni suka sangat surah ni. Surah apa? Surah Qul Huwallahu Ahad ni. Dia kata, aku ni suka sangat surah Qul Huwallahu Ahad. Dalam solat aku baca, dekat luar aku baca, aku tak baca surah lain. Dia baca surah Al-Ikhlas ni je. Okey? Jadi Nabi kata kat dia, qala inna hubbaha adkhalakal jannah. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata sesungguhnya cintanya engkau kepada surah ini akan membuat kau masuk dalam syurga. Hadis rawahu Tirmizi, rawahu Bukhari dan sebagainya. Itu antara 3 hadis tentang surah Al-Ikhlas. Jadi kalau kita baca, pahala dia seumpama sepertiga Quran. Okey, apa nak komen? Maknanya kalau pahala sepertiga Quran tu kalau baca sekali? Sekali. Betul. Kalau banyak-banyak kali? Sebab tu orang kata macam boleh khatam Quran tu. Baca 3 kali. Baca 3 kali. Jadi maksudnya Allah Ta'ala nak bagi tahu kita peluang untuk kita buat pahala tu. Umat Nabi Muhammad ni special. Sebab tu masa cerita Isra Mi'raj kan. Nabi Musa kan dia menangis. Nabi Musa menangis. Dia kata seorang lelaki yang diutuskan lewat daripada aku. Umat dia lewat diutuskan daripada umat aku. Tapi masuk syurga awal daripada aku. Faham? Umat Nabi Muhammad. Jadi specialnya kita ni sebab jadi umat Nabi SAW. Tu. Sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah. Okey. Itu hadis tentang kelebihan surah Al-Ikhlas. Faham? Faham? Alright. Apa kata kita nak baca? Tapi sebelum kita baca, kita tahu sikit tentang kenapa turunnya surah Al-Ikhlas ni. Okey. Okey. Boleh nak tahu. Okey. Sebab apa turunnya surah Al-Ikhlas ni? Kerana yang pertama ada satu kisah, satu hadis yang diceritakan, iaitu seorang orang musyrikin. Orang musyrikin ni dia selalu tanya Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ceritalah kat kami, sifatkan kami Tuhan kau ni macam mana?" Dia bertanya kan. Cuba kau cerita, kau duk kata Allah tu Allah ni dan sebagainya. Cuba hang cerita kat kami, Tuhan hang ni macam mana? Maka turunlah surah Qul Huwallahu Ahad ni, Al-Ikhlas. Sebab dalam ni kan dia cerita tentang sifat Allah. Jadi kita baca. Kemudian ada juga hadis lain lagi satu, sama juga lebih kurang. Katanya daripada Ka'ab, daripada ada beberapa orang Yahudi datang kepada Nabi SAW, antaranya Ka'ab bin Ashraf. Dia kata, "Ya Muhammad, sif lana rabbuk alladhi ba'athak." Cuba engkau cerita kat macam mana Tuhan kau ni yang utuskan kau ni, wahai Muhammad. Tu soalan yang angkuh kan orang-orang Yahudi. Dia tanya tu dia nak tahu ke dia nak menganjing? Dia macam catwalk lah. Kan. Bahasa utara dia kata menganjing macam tu kan. Okey, dia kata maksudnya dia tanya Nabi tu bukan dia nak tahu pun pasal ni. Tapi dia tanya tu sebab dia nak menganjing, dia tak percaya pun. Tapi disebabkan itu turunnya wahyu fa'anzala qul huwallahu ahad ila akhirha, sampai akhir ayat tadi. So itulah antara sebab kenapa surah Al-Ikhlas ni diturunkan. Okey. Boleh kita tengok. Faham. Okey, boleh saya nak minta Nana baca. Lepas tu saya akan cerita dia punya makna. Boleh? Boleh? Okey, bagi semua yang tengok ni faham cerita tentang surah Al-Ikhlas. Jom. Okey, Nana dah hafal kan Al-Quran? Hafal tu memang hafal tapi tak tahulah betul ke tak bacaan Nana tu kan. Dia kadang-kadang orang kita suruh dia baca, cuba baca surah Al-Ikhlas. Tak ingat lah apa. Tapi cuba baca Qul Huwallahu Ahad. Orang tahu Tahu sebab kadang-kadang nama surah tu. Okey, saya buka ayat.
Okay. Okay, dipersilakan Qari'ah Siti Nordiana. Okay. Okay. Okay Nana baca ikut style Nana je lah. Yelah. Alright. Okay. Okay. Baca lah sekarang. Okay, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Masya Allah. Oh, nafas. Dahsyat lah. Okay, itu Taranum apa tu? Entahlah Nana pun. Tapi ada lagu. Ada lagu Ada lagu. Bukan kaleng-kaleng. Ada lagu. Okay. Ui, nervous tu. Menggigil. Nyanyi tak macam ni weh. Apa ni? Apa ni? Okay, bacaan bagus. Cuma kalau dapat saya betulkan sikit pada walam yakul lahu tu. Okay. Walam yakun lahu tadi bukan tak betul tapi cuma dia tertebal sikit. Okay. Okay. So dia kena sebut walam yakun. Walam? Yakun. Kaf. Walam. Yakun. Yakun. Tadi tertebal yakun sikit je tapi tak banyak. Ada saya tak tegur tadi. Walam yakun. Okay. Kita cuba ulang sekali lagi bagi semua nak dengar sekali lagi. Suara Nana. Boleh? Walam yakul. Yakul. Yakun. Walam yakun. Ya kaf nun. Kalau ejaan Melayu dia Y-A-K-U-N. Yakun. Okay. Boleh? Okay. Yakun. Okay. Jom kita cuba sekali lagi. Saya baca Nana ikut boleh? Okay. Apa key tadi? Ada key. Ada key Ada, sebab key perempuan lain. A minor. Betul. Sebab key orang perempuan ni dia lain. Dia lain daripada betul. Dia halus. Sampai kiamat takkan sama. Memanglah. Orang lelaki dia tak boleh tiru key perempuan tu. Walaupun dia buat-buat jadi macam perempuan, tak boleh jadi. Pakai head voice tu tak boleh Tak boleh. Dia akan jadi tinggi. Okey, kejap. Nana ada satu soalan untuk orang yang suka mengaji kan. Dia punya nafas tu panjang, betul tak? Sebenarnya dia ambil nafas tu sama macam menyanyi, betul? Sama. Macam mana Nana ambil nafas menyanyi? Nana ambil nafas menyanyi daripada perut lah. Perut dia kembang sampai ke belakang macam tu. Yelah, takkan dia telinga pula kan. Tarik masuk perut lah kan. Yelah, bukan sebab ada yang kalau yang ambil nafas daripada ni kan macam tu kan. Dia semput sikit lah kalau ambil daripada sini, dada. Betul. Pergilah mana-mana cikgu vokal pun. Pergilah ke mana-mana cikgu vokal pun. Dia akan bagi tahu bahawa ambil nafas yang betul ni adalah daripada perut. Betul. Okay. Kalau kita ambil nafas daripada dada kita, contohnya macam ni. Contoh kita baca Quran kan. Baca Quran. Dada kita yang tinggi. Perut kita kempis. Jadi nafas kita tak banyak pun. Tak panjang Okay, tapi kalau kita ambil nafas tu, terus kita simpan bagi perut tu buncit. Dia macam naik sikit lah. Tapi kalau dah memang buncit, tak boleh buat apa lah. Okay, so dia akan kembungkan perut tu. Itu kalau cara saya lah. Nana tak tahulah, betul? Betul sama. Lepas tu ada soalan ni diorang tanya. Diorang tanya yakul ke yakun? Sebab macam mana? Betul. Yakun. Saya bagi tahu yakun tadi tu sebab kalau kita berhenti yakun. Okey. Tu ramai yang salah faham pula katanya. Saya nak bagi tahu tu je. Tapi kalau kita sambung tu walam yakul lahu. Walam yakul lahu. Sebab kalimah yakun tu dia tak dalam bahasa Arab tak ada kalimah yaf, dia tak ada kalimah ya, kaf, lam, yakul. Dia tak ada lain tu. Okey. Jadi dia ya, kaf, nun, lahu tu kalimah lain. Yakun lahu. Walam yakun lahu. So bila kita baca sambung jadi
nun mati tu masuk dalam lam, maka dia akan ada sabdu kan di atas dia kan. Ustaz ni. Betul. Tengok sekali lagi. Okey tu. Okey tengok yakun tu satu word. Okay. Lahu tu satu word. Oh. Okey. So bila kita nak cerita ni kita ceritalah yakun. Kalimah asal dia yakun, walam yakun. Lahu tu baginya. Bagi Allah Subhanahu Wa Taala. So tak ada dalam bahasa Arab kaf lam. Okey, so just nak explain je lah. Faham. Betul, takut tersilap. Okey, terima kasih. Okey, korang kalau ada soalan kat Nana pun boleh tanya dalam Q&A ni. Nanti kita suruh Nana lepak kejap jawab soalan lah. Boleh? Boleh, insyaAllah. Okey, mari kita baca. Sambungan tadi, Zat. Lepas tarik nafas. Lepas tarik nafas, jangan tak lepas. Dia kena lepas sikit. Lepas tu jangan kedekut keluarkan sikit gitu. Betul. Sama macam menyanyi. Cumanya tinggal lagi menyanyi ni boleh curi nafas. Ngaji tak boleh. Rinduku padamu. Alah. Boleh tarik nafas. Tapi mengaji ulama kata tak memang diambil daripada Nabi pun tak boleh kita curi nafas dalam tu tuan. Sebab tu dalam Quran dia ada waqaf. Dia ada waqaf berhenti tu. Okey. Siapa yang nafas panjang, dia bolehlah sambung. Tapi kalau dia terpaksa berhenti, jangan dia paksa. Dia berhenti di mana yang dia boleh berhenti. Faham? Okey, Sebab faham. kalau tidak dia berhenti, dia curi nafas, dia merosakkan makna. Dia macam kita curi, kita potong kalimah tu. Sebagai contoh kalau kita ada nafas, Qul huwallahu ahadun illahus samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Masya Allah. Panjangnya nafas. Biru muka. Okey. Panjang tu. Ada. Itu contoh. Contohlah. Tapi kalau seseorang tu dia tak buat macam tu. Tiba-tiba dia sampai dekat ayat ketiga tu dia semput. Qul huwallahu ahadun illahus samadu lam yalid walah. Contoh. Tak boleh. Maka dia dikira satu kesalahan. Daripada dia buat macam tu, baik dia berhenti. Allahus samad kan boleh berhenti. So macam itulah. Faham. Okay? Alright. So nanti kita bagi tips lagi. Nana bagi lagi tips macam mana panjang nafas. Jom kita baca. Nana. Nana lah. Sebab menyanyi pun dia tak ada semput tu. Betul. Okey. Nana nak baca. Nana baca lah. Nana baca. Saya dah baca dah tadi. Allah. Okey. Nana baca ya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Masya Allah. Okay, Nana baca ni ada taranum tau. Ya ke? Betul. Dia nama dia Taranum Bayati Kurdi. Maksudnya? Bismillah. Dia salah satu cabang dalam sound taranum. Nanti saya ajak lagi satu taranum bagi beli amal. Okey? Ni contoh lagu tadilah. Bismillahirrahmanirrahim. Try. Cuba. Saya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sama je lagu yang Nana buat tadi. Sama je. Okay? Sama je. Okey. Huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Perasan tak lagu dia makin turun kan? Makin turun.
Na 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 da da da. Macam tu. Okey? Ah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ikut key Nana. Oh, Nana kena baca ikut Fakrul. Macam mana? Sekali lagi? Saya ikut key. Sebab dia tak jadi rendah Okay. sangat. Yalah. Sebab saya lelaki, jadi dia jadi bass. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nana maintain. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. Senang kan? Dia macam turun tangga. Dia turun. Tangga melodi dia. Na 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 na. Tu tangga lagu. Ni apa nama dia Fakrul? Ni Bayati apa? Bayati. Kalau kita kata Bayati pun senang lah. Bayati. Dia dalam rumah Bayati lah. Lagu Bayati tu. So dia ada cabang nama dia Kurdi sikit. Tapi tak apa. Bayati pun tak apa. Okay, boleh? Okay. So Nana boleh apply lagu tu dalam surah lain. Katalah surah apa? Al-Kawthar. Inna a'tainakal kawthar. Turun. Wasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Nampak? Okey, ada soalan. Dia Bayati ni dia punya situasi untuk baca dia time ayat-ayat yang macam mana? Situasi cemas je. Situasi. Tak, maksudnya ayat yang macam mana? Ayat tegas ke ayat macam mana? Bagus soalan ni. Jarang ditanya. Sebab biasa yang tanya macam ni orang yang mengaji taranum je tau. nak try mengaji taranum, sebab tu nak tahu. Boleh, orang yang boleh menyanyi dia boleh ikut apa ni melodi-melodi tu. So kesesuaian yang digunakan dia sesuai dia pada mana-mana ayat. Sesuai lah. Dia tak ada mesti lagu ni dekat ayat sini, lagu ni dekat ayat sini, sebab dia very subjektif. Sebab apa ni, kalau kita nak kata lagu ni untuk ayat tegas, sedih pun boleh. Kalau kita nak kata lagu ni untuk ayat sedih, bunyi happy pun boleh. Dia ada syahdu tu dalam bacaan. So bergantung cara macam mana kita alunkan. Faham. Tapi betul soalan Nana tu betul. Dalam tilawah, bila kita masuk tilawah, dia masuk dalam satu kategori dia panggil fasahah. Fasahah tu hakim yang tengah potong markah tu dia akan tengok Qori ni pandai tak gunakan lagu tu sesuai pada ayat. Kalau siapa yang boleh buat, contohnya ayat bila cerita pasal neraka dia akan bagi lagi sedih. Bila ayat cerita pasal syurga dia buat ayat happy. Kan? Dia buat macam lagu-lagu happy. Sebab dia kurang tepat kalau ayat cerita pasal nikmat, kita cerita jadi macam sedih. So itu karakter pada lagu tu sendiri dan macam mana orang tadi alunkan. Faham. Masya Allah. Okey. Tak, kita tengok ada soalan tak daripada penonton. Penonton? Penonton. Ni Ingat penonton TV. Dia musim-musim COVID ni TV pun tak buka. Iyalah. Okey. Sekejap nak tanya soalan dekat Nana. Nana boleh jawab kan? Boleh. Jangan tanya soalan yang bukan-bukan. Tanya soalan tak bukan-bukan. Okey. Bacaan imam mana yang Nana suka dengar? Nana suka Mishari. Mishari. Sebab apa? Sebab? Tak tahu lah, sebab dia suara dia lembut. Lepas tu dia tak besar sangat. Dia macam sedap tengah-tengah tau. Kan. Dia panggil suara yang sedap didengar. Itu yang suara yang sedap didengar. Itu memang rezeki tu. Allah bagi tone dia tu sendiri tak ada lagu pun dah sedap.
Kan? Nana suka Mishari. Mishari Rashid Al-Afasi kan. So dia antara apa ni qori yang cukup famous lah dekat dunia ni. Kan banyak pahala dia. Saya pun banyak dengar dia baca. Dia pun antara yang tahu taranum. Bila dia baca kita boleh perasan dalam 30 juzuk dia baca tu dia takkan baca satu tone je, dia akan tukar-tukar. Ya, tukar-tukar lah. Dia ikut macam Nana cakap tadi lah, dia ikut makna ayat tu. Itu kelebihan orang Arab lah sebab dia faham kan. Kita ni Arab juga. Arab maklum. Harap maklum Okey. Taranum Hijaz macam mana tu? Suruh Fakrul tunjuk siapa sikit. dia tanya? Ni ada tadi Nana terlepas. Taranum Hijaz. Okey. So tadi Bayati kan? Hijaz totally different sound dia. Hijaz na 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 na. Dia bunyi macam tu sikit. Na 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 na. Na 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 na. Contoh bila kita masuk kat apa ni Al-Ikhlas tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba try follow. Saya Bismillah. Tinggilah pula. Tinggi. Saya nak tinggi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Qul huwallahu ahad. First dia. Qul huwallahu ahad. Yes. Allahus samad. Turun sikit. Allahus samad. Turun lagi. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Yes. Tutup dia. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Nampak tak? Dia punya lagu dia. Nampak. Kau tak nampak beza pun? Adalah beza dia. Dia macam turun bawah juga tapi dia lebih beralun lagi. So dia lagu lah, dia melodi. Dia lagu lah. Na 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 na. Tadi Bayati. Na 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 na. Na 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 na. Melodi dia lain. Okey? Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Tu kita masukkan tadi dia jadi lain. Okey? Okey. Faham? Alright, next soalan. Kepada Siti Nurdiana. Siapa nak tanya boleh tanya, kat komen boleh ataupun kat sini boleh. Betul. Alah, apa soalan depa ni? Jawab je lah. Nana suka warna apa? Jawab. Nana suka warna hijau. Jangan tanya pula sebab apa suka warna hijau. Itulah panjang tu. Sebab apa suka warna hijau kan? Aduh, okey. Apa soalan tu favorite lah kot. Sebab apa suka warna hijau? Pelik kan. Nana pun tak tahu. Memang dari dulu memang suka warna hijau. Dia pilih tu nama je. Hijau. Tengok lasi rumah Nana pun hijau. Nampak? Mana? Ni lasi ni warna hijau. Mesti suka hak kan? Hak. Pak suka. Ni Iron Man. Iron Man merah. Tak tentulah ikut sukalah Fakrul. Macam okey. Ikut Okey ni soalan. Bilakah Nana mula mengaji? Nana mula mengaji daripada Nana kecil lah. Daripada masa kat Senayan dulu, Nana selalu mengaji dengan satu nenek ni dekat Senayan. Balik pada sekolah, terus pergi. Dahsyat. Dia antara guru yang pertama Nana. Betul. Dahsyat. So daripada kecil dia kena belajar mengaji kan. Dia pelan-pelan dia akan jadi fasih. Betul tak? Betul. Tapi buat yang mungkin kecil-kecil tak sempat nak mengaji, bukan maksudnya kita terlambat. Betul tak? Betul. Allah tidak memandang apa yang lepas tapi Allah pandang apa yang kita punya ending kita tu. Bukan beginning tapi ending. So selagi mana ada masa kita belajarlah. Kita belajarlah.
InsyaAllah, Itu insyaAllah. soalan. Nana dah khatam Quran berapa kali? Khatam Quran berapa kali? Hmm. Honestly, sekali je. Alhamdulillah. Okey lah. Tu pun masa So, budak-budak dulu lah. dia bukan penting khatam tu, yang penting baca banyak. Kalau kita kira khatam tu kalau kita kira nak khatam, kadang-kadang ada orang sekali pun dah kira cukup dah. Yang penting dia banyakkan baca Quran tu. Kadang baca kat sini sikit kan. Kalau macam kita nak buat setiap kali Ramadan lah, kita akan start daripada Al-Baqarah, betul? Betul. Al-Baqarah balik, jalan-jalan sampai hari ke-7. Lepas tu Ramadan tahun depan pula boleh baca pula. Kan? Jadi lepas tu jumpa Ramadan lagi, baca lagi Al-Baqarah. Jadi sampai bila nak habis? So kalau nasihat saya, kita baca mana berhenti, katalah Ramadan ni kita nak jumpa baru kan, kita baca kat mana kita berhenti ataupun baca kat belakang. So supaya kita dapat menyentuh semua yang ada dalam Quran tu. Betul tak? So maknanya lebih afdal kalau kita baca semua yang ada dalam Quran tu lah kan. Lagi bagus kita baca daripada mula sampai habis khatam lah kan, ulang balik. Tapi yang paling penting adalah banyakkan baca. Alright. Baca. Okay. Macam mana kita nak macam fasih mengaji tu, maksudnya kadang-kadang kita dah baca ayat ni hari ni, so esok ayat yang baru kan sambung. Tapi dia still akan merangkak lah sebab kita tak baca berulang-ulang kan yang tu. Betul. Tadi soalan ke apa? Soalan lah nak tanya. Apa tanya soalan? Aku pun tak tahu dah aku tanya soalan apa ni. Dia tak faham. Dia antara soalan dengan statement. Tak tahu apa dia tu. Aduh. Okey, apa tips untuk khatam Quran? Tips untuk baca Quran dengan fasih lah. Macam Nana macam Nana sekarang ni Nana baru je baca surah Al-Baqarah sebab itu pun sebab Nana baca dekat dalam almat surat tu memang hari-hari akan ulang bacaan yang sama kan. So kalau kita nak baca ayat yang baru, so ada tak kita kena ulang dia banyak kali baru kita boleh baca dengan lancar. Betul? Ya benar. So kalau ambil masa yang lama untuk khatam pun it's okay, janji baca kan. Betul, it's okay. Betul, yang penting baca. Kan. Apa ni, sebab Quran itu sifatnya begitu. Sifatnya dia tak boleh kita, walaupun kita mungkin kita rasa kita dah mahir, tapi bila kita tinggal, kita akan bila kita baca balik, dia jadi kekok ataupun kita baca tu dia kurang fasih, istilahnya tak lancar, dia akan sangkut. Berbanding dengan orang yang walaupun dia baca sikit tapi dia baca ulang banyak kali. Kan selalu dia baca, selalu dia belik tanda-tanda dalam Quran tu. Kan? So sebab tanda baris tu kan dia berulang-ulang. Sebenarnya saya bagi tahu dekat Fat dengan alif fathah. Once kita dah tahu bila tanda cacing tu maksudnya panjang, tanda atas sebut dia A, tanda bawah sebut I, bila tanda nun mati yang tidak bertanda sukun, maksudnya kita kena dengung. Bila nun mati yang ada tanda sukun, maksudnya kita kena baca izhar, kena baca jelas. Jadi tanda tu dia akan berulang sampai seluruh Al-Quran. Jadi kalau kita dah boleh, kalau kita dah tera, jadi kita baca dekat mana pun akan jadi tera lah. Faham tak maksud saya? Oh, faham. Berbanding dengan CB ni, dia baca sekali tu banyak je kan. Lepas tu tahun depan pula boleh baca. Dia mesti tahun depan pula baca, dia akan jadi kekok sebab mungkin dia terlupa. Ni dengung ke tak dengung. Ini kena tekan ke tak tekan. Ini kena panjang ke pendek. Macam tu lah. Faham. Okay. Jom kita baca pula surah yang kedua boleh? Nana ada masalah ataupun Nana tak boleh lepak lah? Boleh je. Tak ada apa buat pun. Cantik lah. Mana ni? Mana apa tu? Ryan. Housemate Nana kat luar. Dia pisang tak? Dia okey je dia. Semua ada. TV ada. Macam tu. Kan, Netflix lah. Tak boleh keluar. Virus. Betul. Okey. Nana, saya nak request kita baca dah lalang dah kul yang pertama. Kul huwallahu ahad kita dah belajar kan? Okey. Kita nak belajar pula kul huwallahu pula. Kul yang kedua. Okey. Boleh? Kul a'udzu birabbil falaq.
Okey. Dan juga yang ketiga, Qul a'udzu birabbin nas. Okey. Dua surah ni, saya cerita dulu. Dua surah ni, Allahumma salli ala Muhammad. Dua surah ni merupakan dipanggil Al-Mu'awwidhatan. Apa maksud Al-Mu'awwidhatan ni? Al-Mu'awwidhatain ni ataupun Al-Mu'awwidhatan ni dua pelindung. Dua pelindung. Dua pelindung. Jadi kenapa? Sebab kita baca tu dia ada Qul a'udzu kan? Qul a'udzu. A'udzu tu maksud dia ialah aku berlindung. Aku berlindung. Okey. So surah Al-Mu'awwidhatan ni yang pertama Qul a'udzu birabbil falaq dan yang kedua Qul a'udzu birabbin nas. Ada hadis yang cerita pasal dia. Salah satunya ialah hadis daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dia kata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Alam tara ayatin unzilat hadhihi lailah lam yura mithluhunna qat. Dia kata, apa pendapat kamu? Misalnya Nabi, kamu tak terkejut ke dengan surah yang diturunkan pada malam ini, yang bahawa surah ini tidak pernah yang kamu tak pernah lihat sebelum ini. Surah yang macam ni tak pernah ada pun. Nabi tanya, apa pendapat kamu? Kamu tak rasa terkejut ke? Macam itulah soalan Nabi kan. Lebih kurang. Nabi bagi tahu apa dia dua surah tu. Yang pertama Qul a'udzu birabbil falaq dan yang kedua Qul a'udzu birabbin nas. Rawahul Muslim. Hadis riwayat Muslim. Maksudnya Nabi kata lam yura mislahu ni maksudnya ay lam yujad ayatin kullahunna ta'widh ghairu hataini suratain. Tidak ada surah lain dalam Quran ni. Ayat Quran ni semua power. Tapi dua surah ni Nabi kata tidak ada yang setanding macam dia sebab surah ini maksudnya dari sudut meminta perlindungan. Sebab daripada awal dia minta perlindungan. Sekejap lagi kita tengok dia punya makna dia. Okey, kita faham minta perlindungan apa. Minta perlindungan. Kan? Okey, lagi satu hadis Nabi SAW daripada Abi Sa'id Al-Khudri, seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu, qal, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam yata'awwadhu minal jan wa 'ainil insan. Nabi sentiasa meminta lindung kepada Allah daripada jin dan juga daripada ainul insan, iaitu mata manusia yang dengki. Kita ni hati-hati ada satu penyakit nama dia penyakit ain. Pernah dengar? Pernah dengar. Penyakit ain ni kalau orang pandang tu orang pandang dengan hasad. Dia pandang tu dia ni kan. Pandang tu ada benda tak berhati kan. So bila dia pandang macam tu, kita boleh kena penyakit ain ni ataupun sakit dan sebagainya. Maka Nabi selalu bagi kita amalan untuk Nabi sendiri, Nabi minta berlindung daripada jin dan juga minta berlindung daripada kena ain insan manusia ni. Sampai bila? Hatta nazalatil mu'awwidhatan, sehinggalah diturunkan dua surah yang pelindung ni. Bila turun dua ni, falamma nazalata akhadha bihima wa taraka ma siwahuma. Bila turun saja dua surah pelindung ni, Nabi ambil amalkan dua surah ni dan Nabi tinggalkan. Maksudnya Nabi lebih banyakkan amalan, Nabi suruh sahabat mengamalkan dua surah pelindung ni. Faham? Faham. Okey. So maknanya kalau macam nak elakkan kita daripada terkena penyakit ain tu, kita banyakkan membaca dua surah ni lah. Betul. Ya benar. Jadi dua surah tadi ni memang sangat power lah. Sebab yang macam tadi hadis satu sebut tadi kan, dia tak ada surah yang seumpama ni, yang memang minta lindung daripada first dia punya verse pun dah minta lindung dah. Qul a'udzu birabbil falaq kan. Lepas tu yang surah Qul a'udzu birabbin nas dan sebagainya. So sampai habis dia minta lindung. Jadi Nabi kata memang jadi amalan. Maka Nabi bila diturunkan ayat tadi, Nabi pun mengamalkan itu dan juga Nabi tak lagi meninggalkan selain daripada tu. Maksudnya Nabi pentingkan lagi surah ni lah. Nabi suruh kita amal. Okey. Masya-Allah. Tahu tak Nabi pernah kena sihir? Tahu? Tahu. Okey. Siapa yang sihir Nabi? Apa tu? Ada kafir Quraisy kan? Okey. Dia orang Yahudi. Okey, ada satu cerita. Satu cerita, hadis ni hadis sahih. Kisah ini bagaimana juga disebutkan dalam kitab-kitab Asbabun Nuzul. Kenapa diturunkan surah Al-Mu'awwidhatan ni, dua surah yang kita nak baca saat gini. Okey.
Nabi SAW pernah disihir dan Nabi jadi sakit. Nabi jadi sakit. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha bagi tahu Nabi jadi sakit ni, Nabi jadi macam berkhayal. Kan? Seolah Nabi jadi macam lupa. Nabi jadi lupa, iaitu Nabi sampaikan dalam riwayat kata Nabi terlupa rakaat dalam semayang. Itu yang ada sujud sahwi tu. Nabi buat 2, Nabi kata 4. Nabi buat benda ni, Nabi kata dia tak buat lagi. Tapi Nabi buat dah benda tu, Nabi kata dia masih tak buat lagi. Jadi so Nabi SAW disihir sampai macam tu sekali. Kan? Nak ceritanya Nabi pun kena sihir. Sihir ni antara satu kejahatan yang Allah SWT izin jadi. Tapi Allah tak reda. Orang tanya kenapa jadi sihir? Kenapa sihir? Allah izin tapi Allah tak reda. Dia ada benda yang Allah izin dan juga dia reda, yang itu kita nak, kan? Okey. Maka Nabi SAW tiap-tiap hari Nabi berdoa dan Nabi berikhtiar untuk disembuhkan daripada sihir tadi. Sampailah satu hari turun 2 orang malaikat yang menyamar sebagai manusia. Malaikat ni turun, Nabi tengah tidur. Jadi malaikat ni datang dan seorang duduk di kepala Nabi, seorang lagi duduk di kaki Nabi. 2 orang malaikat ni. Nabi tahulah tu malaikat. Jadi dua-dua orang malaikat ni duduk di dekat Nabi SAW, dia pun bersembang. Okey. Dia bersembang. Bersembang. Malaikat yang di kaki, dia tanya malaikat yang kat kepala. Apa yang jadi pada Rasulullah ni? Malaikat yang di kepala ni kata dia disihir. Nabi SAW disihir. Jadi malaikat yang di kaki tanya kat malaikat yang di kepala. Siapa yang sihir dia? Jadi malaikat yang di kepala tu jawab, dia disihir oleh seorang Yahudi, nama dia Labid bin Al-A'sam. Labid bin A'sam. Nama apa? Labid bin A'sam. Labid bin A'sam. Ada sebut Lubaid tapi saya baca Labid. Labid bin A'sam. Okey. Jadi Yahudi Labid bin A'sam ni dia sihir Nabi. Jadi dua malaikat ni dia tengah duk bincang lah nak buat macam mana ni kat Nabi. Okey. Maka yang di kaki tanya, dia sihir dengan apa? Okey. Dia sihir dengan apa? Malaikat yang di kepala kata dia sihir dengan menggunakan sikat. Okey. Sikat? Ada kata sikat yang di situ ada rambut Nabi SAW. Dalam riwayat ada juga mengatakan dia disihir dengan dialah betul disikat tu ada rambut Nabi dan juga disimpulkan 11 ikatan. Ada 11 ikatan dan ditiupkan, maksudnya dijampi sihir lah. Okey. Jadi bila Nabi SAW bila malaikat yang dia bagi tahu kat malaikat yang di kaki tu, malaikat yang di kaki tu, di manakah dia letaknya sihir tu? Nampak? Dia orang tanya. Kan? Maksudnya nak ceritanya apa? Sihir ni kalau dia jadi, orang akan buat, kalau kata ni hati-hati ya semua yang menonton, barang-barang kita, rambut, apa lagi, baju-baju kita yang ada bau badan, apa lagi, benda-benda peluh kita dan sebagainya, yang darah kita akan contoh kuku, jangan duk buang merata sebab tu orang tak bagi buang merata. Bila orang ambil, dia niat khianat, jadi dia boleh buat sihir tu, dia akan kesan dia dahsyat. Maka benda ni jadi dekat Nabi. Sebab tu jadi dekat Nabi untuk tujuan pengajaran kepada kita. Okey? Allahumma salli ala Muhammad. Saya sambung boleh? Boleh. Okey. Bila malaikat di kaki tu tanya dekat mana diletakkan sihir tadi, maka malaikat yang di kepala tu kata diletakkan dalam satu telaga. Nama telaga ni telaga Zarwan. Di satu tempat okey, telaga Bi'ru Zarwan disebut. Bi'ru Zarwan, okey. Jadi maka Nabi SAW disembuhkan oleh 2 malaikat tadi. 2 malaikat tadi kata apa kita nak buat, lalu turunlah ayat tentang Mu'awwidhatan, iaitu 2 ayat ni, 2 surah ini. Lalu dibacakan kepada Nabi, didoakan kepada Nabi kesembuhan. Okey. Nabi bangun dan Nabi sedar, dan Nabi esoknya Nabi suruh para sahabat pergi tengok, cari telaga tu tempat yang kata ada sihir. Nabi sendiri pergi. Nabi pun pergi juga, pergi tengok sekali. Okey, bila Nabi dan para sahabat pergi tengok, ada satu riwayat sebut Nabi kata, Nabi balik ceritakan Aisyah kau tahu tak apa keadaan dalam telaga tu? Telaga itu air dia bertukar menjadi macam apa ni? Hanna disebut macam warna inai.
Oh. Maksudnya kotor lah. Air tu macam warna Kotor lah. inain, kotor, okey. Ha. Kemudian diangkat batu dan diambil simpulan tadi. Simpulan bukan simpulan. Simpulan. Simpulan sihir tadilah. Ha. Maka diambil dan disebutkan dalam riwayat Nabi SAW baca surah ni. Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Nabi baca, setiap kali Nabi baca terungkai satu ikatan. Terungkai. Jadi maka para sahabat sebut selepas Nabi baca tu, Nabi tu boleh bangun seolah-olah Nabi terlepas daripada satu ikatan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Masya-Allah. Okey. Di hujung hadis tu Aisyah tanya Nabi, kamu tak bakarkah benda yang sihir tu? Okey. Kamu tak bakarkah benda sihir tu? Maka Nabi SAW jawab, aku tak bakar. Bukankah aku sudah disembuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala? Nabi jawab tu, aku tak mau bagi, maksudnya Nabi tak mau bagi timbul fitnah. Dalam amalan sihir, bila jumpa benda sihir, bila katalah orang kita bakar balik benda tu, dikatakan pada saya lah, dia akan mudaratkan balik tukang sihir tadi. Oh, sebab tu Nabi tak nak bakar? Nabi tak bakar. Maksudnya rahmat ihsannya Nabi SAW. Hatta orang yang buat khianat kat Nabi pun Nabi lepaskan. Sallallahu alaihi